أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ditakdirkan untuk kita bersama-sama dalam menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tak dapat hadir pada malam ini. Maka marilah kita sama-sama menyambung lagi apa yang terbaki dan tersiri dalam pertemuan kita yang telah lepas, mengenai dengan satu tajuk bahayanya dosa ataupun syu'mul maksiyah. Dan sebagaimana yang saya ataupun kita bincang pada pertemuan yang telah lepas, tidak ada benda yang lebih bahaya daripada dosa. Maka dosalah benda ataupun perkara yang paling bahaya yang ada di atas muka bumi ini. Adapun yang lain itu bahaya juga, tetapi duduk pada nombor yang ke-3, 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Dan kita tengok sendiri dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana dibinasakan kaum-kaum terdahulu hasil daripada mereka berlawan, hasil daripada mereka tidak beriman, hasil daripada dosa dan maksiat yang mereka lakukan kepada baginda-baginda Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan kepada mereka itu bala bencana yang ada di kalangan mereka itu terus mati. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan juga Nabi-Nabi yang lain. Dan sebagaimana yang kita sebut juga dalam pertemuan yang telah lepas, bahawasanya dosa ini bukan terhenti bahayanya itu kepada kita semata-mata, yakni kepada orang yang melakukannya. Kalau kita ibarat kita ni seorang ayah, maka dosa itu bukan terhenti pada ayahnya, tetapi juga akan terkena, akan terpias, akan mengalir juga bala ataupun bencana itu kepada anak dan isterinya, ataupun isteri dan anak-anaknya. Bukan setakat itu saja, bahkan kadang-kadang sampai masyarakat setempat, negeri, negara dan juga dunia seluruhnya. Itulah ulama kita membahaskan mengenai dengan pentafsiran ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran mengenai dengan bahayanya dosa. Maka sebab itulah ulama-ulama kita mempromosikan dosa ini supaya tersemak dalam hati kita, tersemak dalam fikiran kita bahawasanya tidak ada benda yang lebih bahaya melainkan dosa, untuk diri kita dan juga kepada masyarakat, negeri dan negara kita dan juga dunia yang kita sedang hadapi pada saat ini. Dihormati, dikasihi Tuan Nazir ataupun Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatiza dan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lepas ataupun hari Ahad yang pertama, kerana itu adalah merupakan kuliah bulanan saya, pada hari Ahad minggu pertama yang lepas, kita telah membicarakan dan mengambil nas daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Usamah Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab untuk mendapat keampunan dan kemaafan daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebelum daripada Syekh Naim Mustafa ini menyebut jalan yang pertama sampailah kepada jalan yang ke-125, maka dia mempromosikan dulu mengenai dengan dosa, apa dia yang dikatakan dosa, kemudian bahagian-bahagian dosa, kemudian jenis-jenis dosa. Adapun nama-nama dosa, pengenalan definisi dosa telah pun kita bicara pada pertemuan dahulu.
Kemudian nama-nama dosa yang disebut dalam Al-Quran juga telah pun kita bicarakan, sehingga ulama ataupun tuan pengarang kita ini menyebut tak kurang daripada 8 perkataan, 8 kalimah yang menunjukkan kepada dosa. Adapun dalam bahasa kita, dosa itu adalah satu tu saja. Nah, saya bagi kerja rumah itu hari, saya ingat lagi rasanya kat sini rasa. Nah, apakah perkataan yang seerti dengan dosa? Hari ini saya tuntutlah janji tu. Apa dia? Dalam bahasa kita, kalimah yang semakna, seerti, muradifat dengan perkataan dosa. Dapat tak? Tak dapat? Saya pun bukan. Yalah, kita cari juga tapi memang tak dapat. Dalam bahasa kita, itulah satu-satunya kalimah. Tetapi kayanya Al-Quran ini, Syekh Naim Mustafa menyebut dalam Al-Quran ini paling kurang, paling tak ada, paling sikit, paling komang, kata orang Ganula, paling komang, 8 kalimah. Dan semuanya itu dinaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Perkataan atau yang terakhir sekali, perkataan atau ataupun al-utu, masdar dia, atau ya'tu utuwan atau masdar dia. Maka tuan-tuan boleh cek juga. Saya pun baru jumpa kalimah tadi bila baca Quran lepas asar tadi, jumpa surah sebelum daripada suratul Anfal. Surah apa? Payah kita sebab kita tidak hafiz. Saya ni belum lagi, baru takfiz lagi. Itu masalah. Kalau kita ni hafiz dah senang, kita baru takfiz lagi. Jadi terpaksa kena melihat Al-Quran lah. Suratul An'am, surah Al-An'am, tuan-tuan tengok ada satu kalimah di akhir surah ini, bukan akhir sangatlah, dekat-dekat nak akhir dah surah ini, ada perkataan atau. Ain ta waw, atau. Jangan baca dengan atu. Atau. Macam afau. Itu kalimah dia, wazan dia. Maka membawa makna juga, perkataan ini adalah membawa makna dosa. Banyak lagi, tapi yang famousnya ada berapa? Ada 3. Yang paling famous sekali perkataan az-zambu, itulah paling famous. Kemudian yang kedua al-ismu, dan yang ketiga as-sayyi'ah. Itu 3 kalimah yang tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, yang agak-agak famous sedikit. Banyak ayat ini yang kita jumpa yang membawa pada makna dosa. Kemudian seterusnya bahagian dosa. Bahagian dosa kita dah sebut dah pertemuan yang terakhir hari Ahad lepas, hari Ahad minggu pertama itu hari, iaitu dosa ini dia terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama telah kita bahas, bahagian yang kedua telah pun kita bicara, bahagian yang ketiga telah pun kita ambil, dan bahagian yang keempat. Pada malam ini bahagian yang keempat, bererti satu-satu dosa yang kita buat itu tak boleh lari. Tak akan lari, tak boleh lari daripada 4 jenis dosa ni, 4 bahagian dosa ni lah. Kalau tidak dosa yang pertama, bahagian pertama, kedua. Tidak kedua, ketiga. Tidak ketiga, yang kedua. Tidak yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, duk main gitu je, turun naik. Dia tak akan keluar daripada 4 bahagian ini. Baik, apakah bahagian yang keempat? Al-qismur rabi'. Bahagian yang keempat, kata Syekh Usamah Naim Mustafa dalam kitabnya ini, dia kata az-dzunubul bahimiyah. Az-dzunubul bahimiyah, iaitu dosa-dosa yang dinisbahkan kepada binatang. Yang ketiga pun nisbah kepada binatang juga, tetapi binatang buas. Binatang buas. Maka perbezaannya ialah binatang buas ini mereka itu memakan dengan cara yang ganas. Macam harimau tu, dia makan dengan cara macam mana? Kita tengok ke binatang tu kesian tengok, tapi tak boleh kata apa sebab itu cara dia. Jadi kita pun ganas macam tu juga. Orang kot sebelah Kelantan Pantai Timur dia panggil ganah. Sebelah Kuala Lumpur tahu apa dia panggil ganah ni? Apa Haji? Ganah. Ganah juga. Ganah juga. Saya amat berbesar hati pada petang ini bila saya buka Facebook,
ada di kalangan jemaah masjid kita ini satu bas pergi menziarahi bekas tempat pengajian saya dahulu, iaitu di Pondok Al-Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, yang diketuai oleh seorang dating lah. Saya tidak berhajat untuk nak menyebut namanya, tapi saya dapat tengok dan saya dapat maklumat bahawasanya wakil daripada masjid TTDI ini menziarahi pondok kita, jadi kita pun rasa segar jugalah. Tuan-tuan pergi ziarah walaupun kita tidak mengaji lagi dekat situ, tetapi sahabat-sahabat kita masih lagi yang bertugas di sana, yang menjadi tenaga pengajar. Terima kasih kepada pihak rombongan yang sudi untuk menziarahi pondok kami ataupun tempat kami belajar dulu di Madrasah Al-Madrasah Al-Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai. Baik, tuan-tuan, kita balik kepada sini. Maka itu disebut dengan dosa yang dimenyerupai ataupun manusia menyerupai perangai seperti itu, maka manusia itu berdosalah ia pada bahagian dosa yang ketiga. Kemudian dosa yang keempat ini dosa yang dinisbahkan kepada haiwan juga, binatang juga, tetapi binatang yang bukan jenis buas. Binatang yang biasa-biasa seperti lembu, seperti kucing, dan binatang-binatang yang seumpama dengannya, seumpama dengan lembu, kuda, itik, ayam tu. Binatang-binatang seperti itu. Apa dia? Wahya. Dia nak mentaswirkan ataupun nak menggambarkan apakah yang dikatakan dengan dosa-dosa yang dinisbahkan kepada binatang peliharaan ataupun binatang yang tidak buas ini. Lalu dia mentafsirkan, dia mentaswirkan wahiyadz-dzunubul lati yatashabbahul insanu fi fi'lihal bahaim, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan menyerupailah oleh manusia itu pada perbuatannya itu, yakni perbuatan binatang-binatang yang saya sebut tadi itu, seperti lembu, ayam, itik dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah, dia ada satu ilmu ini, bila kita sebut begini, kita kata Allah dia tu macam binatang. Bila sebut macam binatang itu, maka rukun tashbih, dia panggil tashbih. Bila kita nak mentashbihkan sesuatu benda itu, maka dia kena ada rukun dia, ada rukun yang 4. Benda yang kita nak tashbih, ada tashbih dan musyabbahu bihi. Maka di sini dia kata kita menyerupai seperti binatang. Menyerupai ikut mana? Maka jawapannya menyerupai di sini bukan jasad kita, bukan secara fizikal, tetapi menyerupai pada perangai binatang itu. Seperti mana? Mislu syarrihi, seperti kejahatan, seperti kejahatan yang ada pada diri binatang. Binatang dia tidak ada masalah sebab dia tidak ada dosa, ada dosa pahala dia, tak ada syurga neraka. Sebab tu dalam meniru perbuatan binatang ini, kita kata seperti mana? Seperti binatang bila dia nak makan, bila dia lapar, kadang-kadang dia tak lapar pun dia pesen dia. Perangai dia, tabiat dia begitu. Apa dia? Bila dia nak makan, tuan-tuan dan puan-puan, adakah dia memilih makanan itu daripada benda yang halal baru dia makan? Ada dia milih gitu tak? Oh, ni dia kata makanan yang tuan aku bagi ni, aku makan. Ada? Dia tak kisah. Sebab tu dia tengok padi orang. Tak ada orang jaga, dia makan. Tengok makanan yang duduk sedia, dia makan. Padahlah dia. Sebab apa? Sebab dia tu haiwan. Maka tiba-tiba manusia meniru juga perangai begitu. Bila nak makan, tak tahu hak siapa pun pakai ambil. Tak boleh. Kerana itu hak orang. Kita bukan seperti haiwan tadi, kita manusia. Maka sesiapa yang membuat kejahatan, meniru kejahatan seperti itu, maka orang itu berdosa. Kerana setiap benda itu dia ada milik dia. Sama ada kita tahu tak tahu tuan milik dia tu, maka itu kena bicara dalam bab fiqh lah tuan-tuan. Kalau kita nak ambil benda yang tuan dia tak tahu duduk di mana, boleh ke tak boleh nak ambil? Kalau kita dah terambil dah termakan dah, nak buat macam mana? Itu kena pergi kepada kitab
fiqh yang panjang yang lebar membicara mengenai dengan itu. Saya hanya menyebut sekadar sekitar lalu sebagai untuk kefahaman sahaja supaya kita tidak terjebak dalam dosa yang keempat ini. Bila kita nak makan, maka boleh makan. Sebab apa boleh? Kerana datang dalam Al-Quran, warid dalam Al-Quran, warid dalam hadis, Allah Ta'ala menyuruh kita makan. Nah, kulu washrabu. Tu. Ulama kita membicarakan, khususnya ulama apa nama ni, ilmu saraf ini, ilmu nahwu, dia kata dia didatangkan dengan fi'il amar, iaitu fi'il yang suruh. Makna Allah Ta'ala suruh kita makan. Nah, makan oleh kamu, minum oleh kamu. Siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Maka kita boleh makan sebab ada nas. Nah, begitulah juga dalam hadis-hadis Nabi SAW membicarakan mengenai dengan bab ini, maka kita boleh makan. Maka perhatian yang kita nak kena buat adalah makanan yang kita nak makan. Kita duduk di situ. Nah, boleh ke tak boleh? Yakni halal ke tidak halal. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, permakanan satu makanan ataupun satu apa dia panggil, satu makanan lah yang masuk dalam mulut kita ini, ataupun dipanggil dengan apa? Yalah, kita makan lah. Dia ada satu kalimah tu saya lupa. Satu suap lah dah, satu suap lah dah. Satu suap yang kita makan itulah yang akan menjadi darah daging kita. Betul tak? Daripada makanan itu dia akan proses menjadi darah, kemudian dia akan proses menjadi air mani, dia akan menjadi, lama-lama dia akan jadi darah daging kita. Maka sebab itu kita kena berhati-hati dalam bab permakanan. Nanti kita akan bincang depan sikit lagi. Oleh itu kita sebagai manusia kena makan. Ya, sebab Tuhan suruh makan. Kerana kita bukan malaikat. Malaikat dia tidak makan. Kita sebut dah dalam pengajian yang telah lepas, malaikat Allah Ta'ala berikan kepadanya akal, tetapi tidak diberikan kepadanya nafsu. Haiwan Allah Ta'ala berikan kepadanya nafsu, tidak diberi padanya akal. Manusia Allah Ta'ala berikan kepada kita ini akal, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita nafsu. Maka nafsu itulah yang menyuruh kita makan dan makan. Bahkan hak lain lagi selain daripada makan, nafsu lah. Maka oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, berhati-hati dalam meniru perbuatan, lebih-lebih lagi perbuatan yang melibatkan kejahatan, yang terlibat dengan dosa ataupun maksiat. Berhati-hati. Kemudian dia bawa lagi contoh yang kedua. Seperti contoh yang kedua lagi, manusia menyerupai binatang haiwan yang kita kata dalam bentuk binatang biasa ni, bukan seperti yang ketiga itu lagi. Seperti mana? Wal hirsu ala qada'i syahwatil batni wal faraji. Ni kita bincang sikit dekat sini, hak saya sebut tadi tu, iaitu manusia bersungguh-sungguh, hirs, bersungguh-sungguh dalam menunaikan ataupun mencapai nafsu, apa dia? Nafsu perut. Kita panggil dengan syahwatul batni, iaitu nafsu perut. Tadi saya sebut dah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala suruh kita makan, Allah Ta'ala suruh kita minum. Bererti bila Allah Ta'ala suruh, kita boleh makan apa saja, kita boleh minum apa saja. Tak, ada nas yang lain daripada Al-Quran sendiri ataupun daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menegah, melarang kita daripada makan beberapa perkara. Seperti mana? Seperti makan bakai selain daripada bakai belalang dan ikan. Tak boleh. Apa dia lagi? Makanan-makanan yang kita kata didatangkan dengan nas haramnya, seperti apa dia? Daging khinzir dan sebagainya. Maka itu bila ada nas melarang, maka automatik benda itu tak boleh kita buat, dan hukum asal Allah Ta'ala suruh kita makan tadi terhenti setakat tu. Hak lain. Dalam bab air pula, banyak air yang kita boleh minum.
Air apa dia? Air Milo ada, air Nescafe ada. Nah, air apa lagi? Macam-macam ada dah. Tambah-tambah sekarang ni ada apa? Kopi Cino. Nah, kopi Cino. Kemudian air Neslo. Neslo. Dia kata, saya pun kata tanya, air apa air Neslo? Dia kata Nescafe campur dengan Milo. Neslo. Saya pun tak try lagi. Tuan pergi kedai lagi, cubalah. Try tengok macam mana sedap ke tak sedap, wallahu alam. Nah, maka tu semua boleh minum. Yang tak bolehnya beberapa sahaja, sedikit sahaja yang boleh dibilang dengan tangan kita benda yang tak, minuman yang tak boleh minum. Nah, arak dan juga berbagai-bagai yang kategori sama dengan dia. Nah, bab tu kata almarhum tuan guru saya, dia kata semua air arak tak boleh minum. Sama ada nama itu, nama ini, asalkan dia itu bila minum mendatangkan mabuk, sama ada mabuk terus ataupun sementara ataupun akan datang, itu tak boleh. Nah, melainkan ada satu air arak saja yang boleh minum. Tuan-tuan dengar elok-elok nah, ada rakaman ni sehari sampai kepada pihak pengetahuan ni pula nyaya saya. Nah, saya hanya nak buat lawak saja, tapi tuan-tuan pergi faham kok lain. Ada satu saja air arak yang boleh minum. Air arak lain tak boleh. Mana? Air mineral ni yang kita letak dalam kereta kita, kita arak pergi ke pejabat, arak balik ke rumah, arak pergi ke kampung, arak tu boleh minum air ni. Air arak tu boleh minum. Air arak hak lain sama ada dibuat daripada inap ataupun kurma ataupun tuak ataupun apapun yang telah dinaskan kullu muskirin, apa nama ni? Kullu muskirin, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Nah, itu tak boleh. Nah, adapun air yang kita masuk dalam kereta, arak pergi sana sini, itu arak yang boleh diminum. Nah, boleh diminum, halal. Saya sebut dah tadi. Lalu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Jawi, tuan-tuan boleh tengok satu pembahasan yang cantik, yang bagus, yang baik. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia membicarakan mengenai dengan asas ilmu tasawuf dalam bahasa kita. Sama ada dalam edisi Rumi ataupun dalam edisi Jawi. Tuan-tuan baca dekat situ mengenai dengan menjaga apa nama ni, perut. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita tak makan, kita orang awam ini, maka kita tidak ada tenaga untuk nak melakukan amal-amal bakti dan juga kerja-kerja lain. Sama ada kerja yang bentuk dalam bentuk dunia ataupun dalam bentuk akhirat. Kalau kita tidak makan, maka kita tidak ada tenaga, maka kita kena makan. Kena makan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, dirahmati dikasih sekalian, mengenai dengan makan ini, dua perkara ulama kita bahas. Yang pertama, benda yang halal. Ingat tuan-tuan, benda yang halal, yakni makanan. Makanan yang halal tetapi terlalu banyak. Halal tapi banyak. Maka makanan yang halal banyak ini juga ulama kita membahaskan akan menimbulkan permasalahan dalam tubuh badan kita, khususnya kepada hati kita. Yang mana ulama kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi juga menyebut dalam kitabnya itu, bila seseorang itu makan banyak, maka akan cergahlah nafsunya. Nah, bila nafsunya cergah, tuan-tuan faham sendirilah. Nah, kemudian orang yang makan banyak ini juga akan menumpulkan akalnya ataupun akan menumpulkan ingatannya. Batu anak-anak kita yang belajar hafiz, biasanya ustaz-ustaz mereka membagi makan itu dengan cara-cara yang kita kata tak banyak. Tak banyak. Kenapa?
takut nanti bila kita perut kita kenyang, maka dia akan naik kepada mata. Nah, ataupun dia akan turun ke kemaluan. Bila kita makan kenyang, maka dengan itu kita tidur. Bila kita tidur, berarti sepatutnya masa yang kita gunakan mungkin untuk baca Quran, mungkin untuk itu dan ini, taklah guna dah lah masa kita tidur. Maka oleh yang demikian ulama kita kata makan banyak daripada benda yang halal itu pun tak boleh, walaupun ada setengah ulama kata haram, tak boleh. Itu daripada sumber yang halal, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir, tuan-tuan gambarkan bagaimana kalau kita makan banyak itu daripada sumber yang haram. Lagilah menyebabkan hati kita ini akan berkarat, menyebabkan hati kita ini akan gelap. Bila gelapnya hati kita ini, lalu dia tidak nampak lagi benda-benda yang melibatkan dengan akhirat, benda-benda yang melibatkan dengan kebajikan, hasanah, kebaikan ini. Lalu dia akan kata serupa sahaja. Jahat buruk pun, jahat baik pun serupa sahaja. Syurga dengan neraka serupa sahaja. Bahkan ada orang yang berani kata ada ke syurga, ada ke neraka. Ada. Kenapa? Kerana kegelapan hatinya itu. Bolehlah kita buat perumpamaan dengan seperti kita gelap waktu malam. Bila kita berjalan di waktu malam, maka ketika itu tuan-tuan, kadang-kadang kita akan sepak batu. Sebab apa gelap kan? Kadang-kadang kita terjatuh dalam lubang, dalam longkang, ataupun bagai-bagailah. Kerana apa? Kerana kegelapan. Begitulah hati seorang itu bila dia gelap, dia tidak nampak lagi akhirat. Lalu benda-benda yang berkaitan dengan akhirat dia nampak tak ada apa-apa. Contoh yang paling mudah lagi tuan-tuan, macam tuan-tuan lah, berani tak tuan-tuan tinggal solat? Abang kita ni mengiling kepala, tak berani. Anak dia pun sama mengiling kepala, tak berani tinggal solat. Tetapi kita tengok orang di luar sana, tak ada apa-apa pun tinggal solat. Macam mana? Tak ada apa-apa pun. Kita tinggal solat. Bukan kita tinggal, kita lambat je. Kerana ada program, ada itu dan ini, lalu kita lambat semayang. Itu pun hati kita tak sedap, betul tak? Duduk sekejap tengok jam. Dah pukul 2 ni, Zuhur tak semayang lagi ni. Ni alamak 2.30 dah ni. Ni pukul 3 ni. Bermakna bila masuk saja waktu solat itu, hati kita sudah tak berapa sedap dah. Kalau kita buat kerja pun tak sedap. Kalau makan pun, kalau makan tak tahulah. Tapi kalau orang yang hati dia bersih, dia tak sedap dah. Dia tak lalu dah nak makan, tak selera dah nak makan. Sehingga dia pergi semayang. Lepas semayang tu barulah dia sedap makan dan sebagainya. Kenapa dua keadaan ini berbeza? Kerana dua keadaan ini berbeza pada hatinya itu. Hati orang ni dia bersih sehingga dia nampak akhirat. Walaupun akhirat itu tak nampak lagi sekarang ini, mungkin tak tahu lagi berapa puluh tahun, 30, 50, 60 tahun tak tahu lagi, tapi dia sudah mendapat. Kerana hatinya itu cerah sebagaimana mata kita ini boleh melihat jauh apabila cerah. Betul tak? Sekarang ni saya boleh tengok apa yang ada di pintu sana. Bahkan di luar pintu tu pun saya nampak tengok. Kerana apa? Kerana cerah lampu. Sama juga di belakang. Saya boleh tengok di belakang kiri dan kanan itu. Apa yang ada saya boleh tengok. Kenapa? Kerana cerahnya lampu. Tapi kalau lampu ini kita tutup, pasang sebiji, 2 biji saja, mungkin kita tidak nampak belakang. Bahkan pintu itu pun kita tidak nampak. Begitulah isyarat hati kita. Bila dia bersih, dia akan tengok jauh. Bahkan lebih daripada itu lagi. Kalau sekiranya tidak ada dinding masjid ini, boleh jadi kita boleh tengok siapa ke pintu masuk masjid tu, kita boleh tengok. Pagar terbuka ke tertutup ke, siapa yang ada, kereta mana yang ada, kita boleh tengok. Kenapa? Kerana hati kita, mata kita boleh tengok disinari dan disuluh oleh cahaya lampu. Begitulah hati kita. Bila dia bersih, bila dia bercahaya, maka kekuatan cahaya itulah yang akan menyuluh dia sampai ke akhirat, menyebabkan akhirat itu kita kata benda ada, tapi tak tahu lagi bila berlaku. Maka kita takut. Hari ini kita takut dah. Nak tinggal solat kita tak berani. Dah, nak mencuri kita tak berani. Dan sebagainya. Itulah dia hati. Sebab itulah hati-hati ini tuan-tuan, ulama kita kata
apabila hati kamu itu memberi isyarat kepada sesuatu benda, maka itulah tanda hati kamu itu takut kepada Allah. Contoh, tuan-tuan dan puan, kalaulah sekiranya tuan-tuan pergi ke pasar raya, nak mencurilah, kita kata susu seting ke, roti ke, macam mana rasa hati, tuan-tuan? Macam mana rasa hati? Adakah hati kita tenang saja, tak ada apa-apa? Ataupun hati kita memberi isyarat duk 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 duk, ya, betul tak? Maka itu tanda hati kita ini ada terkesan dengan iman, ada takwa dalam hati kita kerana memberi isyarat. Tetapi bila kita melakukan kebaikan, maka hati tak ada apa-apa. Bahkan hati itu menjadi happy, menjadi suka. Bila kita dapat sedekah, Allah kita sukalah. Bila kita dapat pergi menziarahi kawan kita, dapat tu dan ni sebagainya, maka kita suka. Itu tanda hati kita, hati yang ada di dalamnya benih-benih iman dan juga asas takwa dan juga benih-benih ketakwaan. Tu. Maka berhati-hatilah pada makan. Jadi makanlah tuan-tuan dan puan mengikut kadar yang perlu sahaja. Jangan terlebih, kerana makan yang banyak itu tidak baik bagi kita di segi batinnya atau di segi hatinya. Begitu juga di segi zahirnya juga tidak baik. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ini ada doktor, sama ada doktor laki-laki ataupun perempuan, yang saya yakin ada, cuma saya tak kenal sahaja. Cuba tanya dia, di mana punca penyakit? Di mana punca penyakit? Punca penyakit itu datang daripada maidah, yakni perut besar kita ni. Kenapa dia datang kat sini? Kerana banyaknya makanan yang kita masuk. Itu kita kata sumber makanan yang baik, yang halal. Tu kita tidak bicara lagi mengenai dengan tayyib. Allah Ta'ala suruh kita makan. Dalam Al-Quran, saya tak ingat dalam surah apa, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala memerintah para nabi supaya makan daripada makanan yang halalan tayyiban. Begitu juga Allah Ta'ala suruh orang mukmin juga dengan makanan yang sama, halalan tayyiban. Maka perbahasan halal itu satu, perbahasan tayyiban itu satu. Maka dua perbahasan, dua kalimah ini dah daripada bahasa Arab belaka. Halal telah pun dimelayukan, tayyib juga perlu dimelayukan. Maka masa kita dah ada 3 minit lagi, hanya mata kecemasan. Kalau ibarat bola tu masa kecemasan lah tu 3 minit tu. Jadi tak sempat saya nak sebut. Maka ulama-ulama kita menggariskan untuk nak menjadi halal itu ada dia punya syarat rukun dia, dan nak jadi tayyib juga ada syarat rukun dia yang 3, yang kita cuba tengok lain kali kalau sekiranya ada masa dan ada peluang, ada ketika, insya-Allah. Dan yang terakhir dalam masa yang sedikit ini mengenai dengan jagalah faraj. Syahwatul batni wa syahwatul fajri wa faraji. Daripada syahwat makan inilah akan terkeluar ataupun terpancarnya syahwat faraj, yang kita panggil kemaluan itulah. Tu. Kalau kita lapar, tuan-tuan, syahwat faraj ini dia tidak kuat. Sebab tu Nabi suruh, wahai orang-orang muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu, wahai pemuda, maka hendaklah kamu kahwin. Sekiranya kamu tidak mampu, tak ada duit lagi dan sebagainya, maka kamu kena berpuasa. Kerana apa? Fa innahu lahu wija'. Menjadi penghalang, pendinding, memutus, melemahkan nafsu kita. Gitu. Di samping salah satu daripada niat untuk bertakarrub kepada Allah Ta'ala, zahir dan batin, dunia akhirat, dua-duanya ada kelebihan pada puasa. Maka daripada itu, kata tuan pengarang kitab kita ini, dia kata wa minha yatawalladuz zina. Daripada syahwat makan banyak tadi, kemudian timbulnya ataupun lahirnya nafsu dalam bentuk kemaluan tadi. Daripada dua nafsu inilah maka keluarnya zina, tuan-tuan. Dan dalam majlis agama Islam Selangor, khususnya bagi juru nikah lah, saya di salah seorang daripadanya, maka kita
dalam borang untuk laki-laki kita boleh berlebih kurang lah, cepat, senang. Tapi untuk borang perempuan, bila datang kepada kita permohonan untuk kahwin itu perempuan, maka kita kena semok banyak perkara. Banyak perkara kerana nak menjaga nasab, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, naklah kamu jaga 5 perkara dah. Salah satu daripadanya nasab keturunan. Bahkan Nabi suruh mengawini orang perempuan itu juga dengan beberapa sebab. Tuan-tuan, masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita tengok lain kali. Panjang umur, murah rezeki dan sihat tubuh badan. Kita jumpa lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, nafsin la tashba'na wa la yasma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.